Nak jadi objek aja. Time kau nak, kau sanjung. Abanglah segalanya. Kalau tak ada abang, tak tahulah pada jadi hidup kita ni. Sabarlah bos Bos sabar bos. Macam mana? Nak pula staff ramai perempuan. Macam mana perempuan lagi ramai dua lelaki? Lelaki dah tak ramai tu pula sibuk dah jadi perempuan. Pening kepala. Dah elok-elok senapang lah sibuk nak buat senapang. Bodoh betul. Aduh. Contohnya kalau kita tengok Allah SWT beri contoh dalam surah Yusuf. Luahan Nabi Yaqub AS tertekan kerana kehilangan orang tersayang. Sebagai firman Allah, aduhai sedihnya aku kerana Yusuf, dan putihlah kedua belah matanya disebabkan ratap tangis duka citanya, kerana ia orang yang memandamkan marahnya di dalam hati. Surah Yusuf ayat yang ke-84. Simpan dalam hati. Kan? Luahkan. Itu salah satu cara untuk stres, untuk atasi stres. Kedua, beriman pada qada dan qadar. Kita tahu qada dan qadar ni, Allahu Akbar. Allah bagi aku ni, Allah uji aku ni adalah sebabnya ni. Kenapalah Allah bagi macam ni? Kenapalah? Adalah baiknya ni. Percaya. Kan? Sebahagian pada rukun iman. Tidak ada kesusahan atau bencana yang menimpa seseorang melainkan dengan izin Allah, dan siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan memimpin hatinya untuk menerima apa yang telah berlaku itu dengan tenang dan sabar, dan ingatlah Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Surah Al-Taghabun ayat yang ke-11. So, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak diucapkan kepada tuan pengurusi acara, saudara Ismail. Tu saya heran bila dia berpantun bahasa baku pula. Apa hal ni? Rupanya dia datang pada tempat yang paling Islam di Malaysia, iaitu Tawau. Ta dengan waw. Jadi Tawau lah. Huruf Jawi tu. Jadi bak kata orang, makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih mengenyang tidak, tegah dek budi dengan bahasa. Jadi dah dia bagi pantun, saya kenalah jawab. Kalau namanya budi bahasa kan, macam mana pula dia bagi pantun kita tak jawab. Berjalan di atas titi, di hujung balai nampak cahaya. Sudah lama kita menanti, akhirnya mikrofon ni sampai kat saya. Kata payahlah nak cakap berbanyak kan. Berio pula kau memperkenalkan, salah sebut pula tu batu kiki kan. Memang saya orang kampung lah kan. Dan memang tajuk ni zero stress di tempat kerja kan. Memang tempat ceramah kau pun stres ni. Aku tak apa pula menikah dalam puasa ni. Dewan ni buat majlis kahwin kan. Tapi yalah betul lah tu, nak kurangkan stres. Tapi kalau lelaki dia masuk tempat macam ni, dia stres. Pakai baju Melayu sepasang pula. Weh betul jawab dengan bini kita tadi kan. Tapi yalah, majlis berbuka puasa pun ada kat sini kan, yang mana saya tak dijemput. Saya cuba diajak untuk ceramah je kan. Jadi kita kena faham lah, sedar lah kedudukan kita kat mana kan. Macam tu lah. Jadi dia datang yang best-best tu, ajak orang lain kan. Datang berdiri seorang-seorang cakap, saya memang ceramah saya kena berdiri sebab yang duduk yang tu tua ya kan. Lagi satu saya tinggi, bila saya duduk tu macam menyangkung boleh bercakap. Itu sebab saya berani berdirilah dengan badan saya yang dah kan. Kalau tidak hari tu masa bulat-bulat tu nak duduk ya, perut saya macam tembikai tu. Ni dagu dah macam ni, dah lah dagu macam ni. Mula video saya okey, lepas tu dia orang edit dah terkecil je ni. Sudah tengok muka bulat ke tu. Oh tak boleh jadi ni. Saya pun start lah kontrol makan saya. Nasi, gula, susu, tepung saya stop. 4 benda putih. Nak cepat kuruskan badan, 4 benda putih stop. Nasi, gula, susu, tepung. InsyaAllah 2 minggu cepat turun berat badan. Saya turun balik pada umrah itu 3 minggu sebelum nak puasa. Saya terus sambung naik sampai sekarang. Benda manis semua pun saya stop. Nasi, gula, susu, tepung. Tapi nasi yang paling susah sikit. Nasi yang paling susah. Dan lauk berkuah kan. Kita takkan nak ambil lauk je kan. So saya last makan nasi pagi tadilah sahur. Kuah dia kan. Wajar tu ingat, ya dia dah berhenti. Tapi betul nak dapatkan, ya Allah, jadi perut ni ya Allah Akbar kan. Bila kita dah masuk usia 40-an ke atas memang problem. Sebab kita walaupun kita stop tu sebab badan kita tak macam dulu. Dulu kita makan, kita bekerja, kita aktif. Tu sebab orang kata metabolisme badan kita bantu kita. Adik apa ni Zakwan ada.
Zakwan dah kembar, yang footballer dengan Ayu Raudah tu. Dia datang rumah saya ajak jamuan makan sekali tu, dia makan banyak aku makan. Zakwan kata, tong. Saya tak apa lah, tak payah makan banyak pun. Besok saya lanyak balik. Sebab dia lari berapa round, dia kena apa semua kan. Macam tu lah. Kita pula, lepas makan tu memang kita membayangkan kita berlari. Kita membayang macam tu kan, membayang kita berlari kan. Tapi, sampai ke sudah kita tak lari kan. Macam tu lah. Jadi, bila kita sebut tentang stres ni, sebenarnya stres adalah satu perkara yang biasa. Stres kena ada dalam kehidupan kita. Memang kalau tak ada stres pun tak namanya hidup. Kalau tak sebab stres takkan kita datang. Kalau tak sebab stres mungkin saya tak datang. Kan, relax ada. Ada cemutan ceramah. Tahu tu. Buat tak tahu, tak ada rasa stres. Kan, nak sampai kejar-kejar kan, datang. Sebab stres ni sebahagian daripada kehidupan kita, dan dalam hidup kita ni ujian dan dugaan pasti akan ada. Benda tu yang mendatangkan stres. Tekanan. Baju apa nak pakai? Tekanan. Stres ni tekanan. Cuma tinggal lagi sampai satu tahap, dia kalau dia lebih daripada borderline yang dibenarkan tu yang bawa pada penyakit mental, stress related diseases nama dia. Tu yang bawa pada penyakit mental, dan paling tinggi mengidap penyakit stress related diseases ni orang perempuan. Sebab orang perempuan ni dia jenis, dia absorb. Dia jenis macam katak Afrika tu. Dia bukan kau kata, tapi makna katak ni, dia suhu tu, setiap kali suhu tu datang, kalau kita tengok yang katak warna hijau, yang color-color, yang macam-macam color tu, kalau kita tengok National Geographic Explorer tu kan, kita nampak dia akan ubah badan dia sesuaikan ikut suhu tu. Itu yang pernah dia uji. Ada orang usikkan mikrofon ni, kau punya PA system, kau sabarlah, aku ni mula je slow ni, kejap lagi kuat ni kan. Jadi kalau kita tengok katak ni diletakkan dekat dalam periuk, dididihkan tu, menggelegak tu. Lepas tu dia mengelembung, disusun, tukar warna dia. Yang dia tak tahu, suhu tu takkan menurun. So akhirnya dia meletup, pecah, terburai isi perut dia. Nak tunjukkan perempuan pun macam tu. Dia cuba sesuai, dia kebanyakan perempuan dia absorb. Sebab dia perut dia ni paling power tadi. Perut dia ni, dekat situlah berpusat segala emosi dia. Allahu Akbar, macam tu kan. Sebab apa? Sebab dia mengandungkan anak pun kat situ. Sebab emosi dia dekat situ. Kasih sayang dia dekat situ. Banyak dekat situ, dekat perut tu. Jadi, tu sebab orang perempuan dia boleh rasa bahagia bila orang perempuan gosok perut dia waktu dia baby tu. Semua dekat situ. Dan orang perempuan ni, dia punya hati dia, perasaan dia akan lega kalau dia dapat cakap. Dia mesti kena cakap. Tu yang dia tepuk tangan kau tu. Dengarlah sini. Dan dia syarat kau mesti pandang muka dia. Masalah betul dia ni, tak tahu kenapa. Wah, kita dengar, cakap je lah, pandanglah sini. Dia tak puas, dia kena pandang muka dia. Jadi dulu, tadi kan bang kan, Syak telan Elio tadi kan, tak sangka, betul kan, dia akan cerita, dia akan share. Macam tu lah. Dan macam-macam cara. Ada orang macam di luar negara, masyarakat di barat, dia wujudkan taman tema, antara sebabnya sebab nak hilangkan stres. Sedangkan dia tak tahu lagi stres kat situ. Kan, dia pusing roller coaster, kau bayar RM10,000 pun aku tak, kau bagi injection biar aku tak sedar pun kau letak situ. Aku nak naik benda tu memang tidak lah. Ada sekali tu pergi ke Genting, saya ingat lagi masa tu dengan family saya, masa saya awal-awal bekerja dulu, pergilah dengan family pergi. Yang tu tak apa, yang tu slow, saya kata. Kenapa kita pergi tek, saya naik lah benda tu. Yang aku tak tahu, dekat masuk dekat dah tak nampak tu, kat situ yang dia laju. Oh, menyesal aku, ya Allahu Akbar, menyesal. Tapi sebenarnya lagi stres. Macam tu juga di Jepun. Di Jepun, yang wujudkan pusat karaoke untuk hilang stres. Ramai yang tak tahu. Bila orang Jepun, dia stres, dia masuk pusat karaoke, dia masuk dekat dalam tu, dan dia akan pilih satu lagu yang dia tak tahu. Dan dia akan menjerit lah, memang tak kena lah lagu tu dengan dia nyanyi sampai dia puas, lepas tu dia keluar, dia lega, dia rasa macam tu. Sebenarnya tak hilang stres pun, sebab orang yang dengar lagi stres pada dia. Dan kita ni orang Malaysia yang tak tahu Johor Bangkal ni, tiba-tiba buat pertandingan karaoke, dan juara kebangsaan tu, kau boleh bayang tak, dia lah manusia paling stres dalam Malaysia. Itulah cerita dia. Kita gemar ngikut tanpa kita faham, kan? Mengikut budaya orang buat, kita buat lah, tapi kita tak faham. Itulah ceritanya. Dan bila kita sebut
tentang stres, masalah mental, gangguan emosi dan pemikiran seseorang sering kali terjadi dalam kehidupan kita. Memang akan jadi. Gangguan, dugaan, ujian tentu akan datang. Dia antara benda dia boleh stres. Dia tak datang kerja hari ni. Dia tak dapat datang program ni. Yang dia tak tahu, Samsul Debat ada. Dan korang share pula gambar. Kan? Aduh, hai, aku tak tahu pula dia datang. Macam tu contohlah kan. Kau ada cakap macam tu kan. Saya cakap tu kan. Stres lagi. Dan bak kata orang cantik dipandang, bulan mengambang, orang diawan. Kalau dah hidup namanya orang, takkan lari daripada ujian dan dugaan. Tentu akan ada ujian. Nak datang sini, malam tadi bergaduh dengan suami. Kan? Ada yang boyfriend pun cemburu nak pergi program-program macam ni. Kenapa dia tak diajak sama? Apa masalah kau bukan TBA. Macam tu kan. Macam tu kan. Takkan nak cakap macam tu kan. Memang dia ajak staff aja. I bukan tak nak ajak you. You please lah faham. Ni kerja tau. Macam tu lah kan. Stres kan. Dapat jantan yang tak faham bahasa ni. Susah. Kan. Lagi satu, dia seronok boyfriend dia datang sebab dia nak ambil gambar dengan Samsul Debat. Senang. Itu satu hal kat tu. Kan. Contoh lah. Benda ni stres yang akan ada. Kadang yang kita stres tu tak sama dengan orang. Kita rasa benda tu kecil tapi kat orang lain besar. Contoh orang cakap pasal dia. Biasalah orang cakap pasal dia. Kan, tapi ada orang dia tak boleh terima langsung. Ada orang tu macam tu, anak 7 orang, duit belanja sekolah pun tak ada. Dia relax sebagai suami. Adalah rezekinya tu. Jangan risau. Sebab bini dia kerja, dia tak kerja. Jadi dia tak tahu dia yang bagi stres kat bini dia tu. Berlaku benda tu. Saya cakap ni benda yang berlaku. Kan? Ada orang tu pula keluar masjid. Aduh, stres apa hal? Selipar hilang. Selipar pun. Selipar yang tak berapa ringgit dia beli tu, tapi dia stres sebab selipar tu hilang. Baru beli weh. Walaupun harga dia murah. Dan selipar yang hilang ni, selipar pejamah kau fikir. Keluar berceramah, tak ada selipar. Takkan aku nak tibai selipar imam pula. Berlaku dekat Perak, ada satu daerah tu saya ceramah malam tu. Saya keluar tengok selipar saya dah tak ada. Kaki ayam lah masuk dalam kereta. Penceramah takkan nak tunjuk contoh talak dan tak elok. Kalau tak ada orang, dia sapu kat lah selipar tu katanya. Ada pula orang tengok ngantar aku kan. Tak adalah, maksudnya itulah dia kan. Jadi makna stres boleh sebab pada kita kecil, pada orang lain besar sangat kan. Bayangkan contoh kan, macam orang lelaki kan, ada yang post dekat dalam Facebook dia. Dia post masuk taklah ada orang komen okey lah. Ada setengah perempuan dia tak boleh terima orang tak like dia punya post. Nak husband dia kan main lagi orang lain punya awak like. Saya punya awak tak like pun. Iyalah kan, saya ni siapa ke tak? Oi, aku kata dia bagi hujah macam tu susah betul. Kan? Tak, sebenarnya tak, sebab setengah orang standard dia berbeza-beza. Dan benda tu bergantung juga pada apa yang dia lalui dalam hidup dia. Tengok pula kedudukan dia, anak sulung macam mana? Anak nombor 2 macam mana? Anak nombor 3 macam mana? Anak tunggalnya. Anak nombor 1 terbukti apa dia? Anak nombor 1 apa dia? Anak nombor 1 adalah anak yang paling sensitif sekali. Sebab dia berharap orang dengar cakap dia. Orang berharap dia hormat pandangan dia. Dia berharap orang ambil kira pandangan dia. Dan seorang alung akan bercakap dengan penuh tabah. Alung ni pandangan alung lah. Kau nak dengar, dengar. Kau tak nak dengar, up to you. Cuba tak dengar. Kecil hati kau yang main. Memang kecil hati. Itu anak sulung. Kadang anak sulung ni dia nak sangat dia dibelai. Betul. Anak sulung ni lah yang paling manja sekali sebenarnya. Tapi dia tak boleh nak tunjuk. Sebab dia rasa dia sulung. Contoh dia nak sangat adik-adik dia cakap apa? Along, apa ni nak sangat pergi makan dekat sini. Along, malam belanja Dia nak sangat adik ni cakap dengan dia macam tu. Tapi kadang ada orang ambil ringan kan tu. Along, makan ni Along lah belanja. Perasaan Along tu akan terguris. Betul. Yang angah pula perangai dia. Dia kalau dia nak sesuatu, dia akan sanggup rampas walaupun daripada Along. Itu perangai anak nombor 2. Dia nak menang. Dia rasa bila dia nombor 2, dia kena usaha sesuatu untuk dapat apa yang Along dia dapat. Walaupun dia terpaksa menyakiti hati nombor 1. Nombor 3 sebagai yang baru tak tentu arah ni. Nombor 1 dan nombor 2 selalu kacau dia. Dan dia ada anak yang paling cepat sekali mengadu pada mak ayah. Tu anak nombor 3. Namun demikian, nombor 1 dengan nombor 3 ngam.
Nombor 1 dengan nombor 3 ngam. Nombor 2, dah ada nombor 3 pun dia lanyak, dia tak kira. Nombor 1, nombor 3 dia lanyak tu. Nombor 4 dia ulang balik. Apa yang dibuat oleh nombor 1 cuma dengan keadaan dia selalu jadi mangsa sebab dia kecil sekali. Ataupun yang kecil ada lagi bawah, tetap nombor 4 ni lemah sikit. Siapa nak nombor 4? Betul tak saya cakap? Betul tak? Betul kan? Inilah kau bayang lah, anak nombor 4 dia record, dia gelak macam mana? Dia record, dia gelak. Lepas tu kenapa aku tak buat tripod ni? Macam itulah. Dan begitu juga keluarga dan pekerjaan dan keadaan persekitaran faktor utama membawa kepada gejala kerunsingan sehingga menjadi tegang atau stres. Keluarga, pekerjaan dan persekitaran. Contoh keluarga, problem, gaduh. Contohnya pekerjaan, okey bos suruh macam ni, deadline ni tak tentu harah, kejap kata hari ni, kejap kata semalam patut kena hantar, lah kau kata aku hari ni. Problem, stres juga jadinya, expectation berbeza-beza. Tu belum cerita bos suruh buat kerja, sudahnya bos tu yang buat. Jadi kan dia suruh aku buat, kenapa dia buat juga? Contoh macam tak percaya dengan staff, ada juga macam tu, ada bos macam tu. Benda tu tak berlaku kat TDA lah, ni tempat lain. Kemudian persekitaran, parking tak ada kan, lepas tu ada pengawal keselamatan tak benarkan kita parking situ kan. Contohnya lah kan, contoh kan? Walaupun parking banyak kosong, still situ juga yang dihalangnya. Contoh contoh. Saya tak cakap saya lah, ni contoh lah. Jadi benda tu persekitaran. Ataupun dia datang-datang dia bawa perasan, dia seorang yang pakai baju kemeja. Contoh. Apa pasal dia orang pakai baju Melayu ni kan? Contoh. Tak tahu. Aku tak perasan. Contoh. Tak, saya tak cakap cik ni tolong ni contoh lah, contoh. Saya pun sama. Saya tak beritahu. Okey, contoh lah. Dia makna kata benda macam tu persekitaran. Lepas tu adalah orang cakap, weh, mana dia orang pakai tudung macam ni lagi dah? La ilah Allah, tertegur. Benda tu juga boleh menyebabkan stres. Jadi, kalau kita tengok antara penyebab stres, hilang kerja. Bekerja dari rumah hari tu lagi teruk stres. Kan masa PKP bekerja dari rumah. Putak selama ni suami keluar, kita keluar. Balik kan berapa jam nak gaduh? Berapa jam je. Sekarang daripada pagi kita ada masa yang banyak untuk bergaduh. So bila nak start? Kan? Macam tu lah. Ya, antara sebab isteri stres sebab isteri kena buat semua. Suami pula dia paling susah benda dia buat pegang remote. Kan? Isteri kena bangun, dia bangun pagi sebab anak nak PDPR, kita pun nak kerja secara online meeting. Kita bangun, kita tengok Allah, Datuk korban seorang sebelah ni tak bangun. Okey, suami itulah tak bangun. Kita pun masuk dalam bilik air, basuh muka, kita pun melalui jenazah yang ada tadi, kita terus sampai ke dapur. Dapur kita masak, kita kejut. Bangun. Berapa ni? Kejap lagi kan nak sembarang bangun solat. Kejap lagi nak ada PDPR, ada kelas kan. Cepat bangun. Pam. Kita pun suruh, cepat bangun. Macam tu kita pun pergi lah. Masuk melalui sekali lagi jenazah tadi. Masuk dalam bilik air. Lepas tu kita pun mandi siap sebab kita. Dan paling stres, orang perempuan paling kecewa adalah bila keluar, bila tengok nasi goreng dia goreng tadi masih lagi belum disentuh oleh anak-anak. Betul tak? Dan dia pun pergilah ke bilik tadi dan dia dah berubah. Dia menjelma jadi segala jadian. Dia menjadi, apa yang mama cakap tadi? TDA, mama. Mending mak, mama semua. Nyampah aku tak pandangan kampung. Jalan lah. Kau ingat kau buat program dekat Astana ni, kau hebat sangat ke? Tak ada lah, kau ada kampung tu kampung lah kan. Mama. Kampung mana? Lonek. Apa berondo? Contohnya saat kau lah, mama. Nenek kau kat dapur dengan mama. Tak apalah. Jadi kan mama kata suruh bangun siap. Dah pukul berapa ni? Nasi kau yang tak bersiap. Kalau kabut tu belaga-laga ni adik-beradik. Cepat. Menyusahkan orang yang bangun sampai tengah hari. Jenazah tadi terjaga. Jenazah tadi dah terdengar bising tadi. Dia tadi, ini marah anak ke marah aku ni, dia tak tahu. Nampak? Stres tu dia boleh berjangkit tu. Dia pun datang. Lepas tu konon-konon nak jadi pembela lah bapak. Kena cakap bangun awal. Lagilah sakit hati mak dia ni. Lepas tu makan berterabur semua dengan makan dengan sepah. Sebab meja makan tu dah terbukti kebanyakan rumah, boleh hampir majoriti rumah yang terbabit menjadikan meja tu pusat pendidikan yang utama pada musim PKP. Betul. Jadi lepas tu dengan berterabur, orang perempuan dia tak boleh tu tengok meja tu ada remah-remah nasi tu.
Lepas tu dengan baju, dengan pakaiannya, dengan mejanya, dengan pinggannya tak bersih, tak cuci. Dia tak boleh benda tu. Berbeza dengan keadaan, bangun bang, kita subuh sesama. Subuh. Kejut nak. Sian anak tu. Apa pula kejut lah. Kejut anak, solat sekali. Okey, ataupun dah solat sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Abang, yang ingat yang nak pergi masak si goreng tu anak jap. Kejap lagi dia orang nak kelas apa, kita pun nak meeting apa semua, nak kerja. Ayolah, tak apalah, pergilah masak, biar abang kejut anak. Suami kejut anak, dia tak perlu jerit-jerit. Dia sebut dia bangun, rap. Sebab orang lelaki mendidik anak dengan iman dan takwa. Wah, macam tu. Kau tergamak tepuk tangan tu kan? Kau tahu tak maksud sindir tu? Kau tahu tak? Kau tepuk tangan dia perasan tu kau bayangan. Tapi macam tu lah. Bila lelaki kejut tu sebab anak ni dia takut. Dia dengar. Dia sebab suara lelaki, seorang ayah ni dia pakai bass. Dia tak perlu pakai yang tone yang paling tinggi. Pergilah mana dia? Apa dah jangan kau ni? Dia dah biasa. Dah dengar lagi, dia dah jadi lali. Orang lelaki dia senang. Bangun. Macam tu je. Tapi kalau dengan orang perempuan, orang lelaki tak boleh pakai tu. Dia kena dalam lagi. Dia kena macam tu, baru dia terbangkit semangat dia tu. Kan, dia tak mahu dia. Yang faham lah. Tak faham lantak kau lah macam tu kan. Kan? Kehilangan pekerjaan, bekerja dari rumah, kematian orang tersayang, faktor rumah tangga. Itu sebab tak ada rumah tangga yang tak ada masalah. Semua rumah tangga ada masalah. Termasuklah yang kau sibuk akhir-akhir ni. Walaupun nama sama, orangnya lain, faham? Macam kau kenal sangat dia. Kau komen-komen macam-macam. Kalau kau ada cerai kan jelah, apa benda banyak cerita kau. Dia nak selesai, dia nak pujuk isteri dia. Baguslah. Apa masalah kau? Kau komen, sudahlah, laki semua sama. Apa hal kau? Lepas tu dia komen, amboi, suami dia jawab. Amboi, laki semua sama, suami sendiri jawab, amboi. Siapa yang kat sini? Alhamdulillah Ustaz, saya dah 15 tahun kahwin, alhamdulillah tak ada masalah lagi. Tolong angkat tangan. Kau angkat tangan, kau lah masalahnya. Mesti ada masalah, cuma cara kita mengatasi masalah tu kita tak tahu apa berlaku dalam rumah tangga. Dan nasihat saya kepada semua hati-hati tu, kalau ada masalah rumah tangga, simple je. Tak usah heboh-heboh dengan wartawan. Dia memang nak tahu, dia memang nak tahu ni apa-apa sebenarnya apa-apa yang berlaku tadi kat dalam tu, apa masalah kau? Kan? Tapi cakap dengan baiklah. Apa masalah engkau? Macam tu kan? Cakap ke dia, semua ada masalah. Masalah memang kena ada. Kita cakaplah biasa-biasalah. Tapi insyaAllah, doakan yang baik-baik untuk saya. Doakan baik-baik untuk kami. Sudah, macam tu je. Saya terpaksa membuat tindakan ini. Tak payah. Saya dulu pernah kena tanya. Waktu saya keluar daripada masa preview filem. Macam aku berlakon watak utama pula kan. Masa filem This Is Pilah. Watak saya tak sampai 2 minit pun. Saya ceramah kali pertama tu, buat kelakar sikit, pap, okey, cut, Ustaz, tukar baju, pangap tukar baju lain pula, ceramah yang lain, tengah ceramah, pap, blackout, okey, cut, okey, terima kasih Ustaz, terima kasih, balik, dah tak ada, tu je scene aku. So, masa preview filem tu, wah, bila dia dah susun, cantik lah, macam tu, cuma adalah beberapa perkara saya tak puas hati dengan filem tu, terutama bab adat tu, saya rasa tak berapa tepat lah, cara dia menggarap cerita tu lah. So, saya okey je. Kemudian, wartawan tanya saya, macam mana Ustaz bila dah berlakon kali pertama ni? Kenapa? Apa Ustaz? Betul, saya tanya dia balik. Yalah, ada tak rasa nak berlakon lagi ke? Dengan saya, simple lah, tengok jadual ceramah saya lah. Kalau ada waktu gap tu, boleh lah saya ceramah, kata kan. Boleh lah saya berlakon, betul dia kata. Tapi yalah, maknanya, sanggup tak? Nak tak berlakon lagi? Tak. Macam saya cakap tadi lah, tengoklah jadual saya. Kalau jadual saya okey lah. Hari tu pun saya syuting. Masa syuting tu pukul 3 pagi. Saya sampai tu untuk watak tu, ceramah malam tu 3 pagi. Budak kampung yang nak jadi audience dengan ceramah tu. Lolap dah dengan kain dengan baju dia. Nunggu saya sampai. Untuk watak yang tak sampai 2 minit. Saya daripada KL ada ceramah apa, balik tu, dan ikut jalan. Buat penggambaran tu kat kampung Sembilanti tu. Kat Masjid Lama Sembilanti tu. Dia tanya lagi. Yelah, kalau maknanya, kalau ditawarkan lagi untuk watak yang berbeza,
Nak tak? La ilaha illallah. Kau faham tak aku cakap? Saya rasa saya dah jawab dah kan? Dia nak saya jawab satu benda je. Ya, insyaAllah. Kalau jadual saya okey. Maknanya insyaAllah okey tu. Kau tahu tak keluar tajuk tu apa besok? Samsul Ubat ingin mencuba watak yang baru. Masa bila aku cakap? Itulah kan. Bukan semua wartawan macam tu. Saya siap tanya peguam lah. Peguam kata dia orang ada dia punya shield dia ada lah. Memang betul lah dari segi perundangan dia ada tu. Dia kata public opinion dia boleh buat. Dia boleh buat opinion tu berdasarkan apa yang dia tanya kita. Saya kata tu sebab hati-hati tu sebabnya dengan wartawan ni hati-hati. Terutamanya yang keluar secara langsung setiap hari Ahad tu. Hati-hati. Kan saya tak sebut siapa lah. Saya tak sebut TV mana. Panas apa hal? Kau kan betul bukan kerja zaman datang pasal manusia kan. Semua ada masalah stres. Kan? Begitu juga stres boleh mengakibatkan gangguan mental seperti murung, bertindak agresif, kehilangan kepercayaan terhadap diri sendiri, mudah marah, mengasingkan diri, hilang keceriaan dan sebagainya. Lebih parah boleh membawa risiko yang lebih tinggi yang sangat berbahaya iaitu bunuh diri. Dan saya nak beritahu, rasa-rasa siapa boleh teka faktor yang paling besar menyebabkan penyakit stress related diseases ni? Siapa boleh teka faktor terbesar yang menyebabkan masalah stres pada hari ini? Ya, apa dia? Overthinking. Okey, tadi soal media sosial. Media sosial. Overthinking tu sebab apa? Media sosial ni dia paparkan tu, dia macam-macam dia fikirkan benda tu. Media sosial, teknologi, cepat. Siapa bos-bos kat sini yang duduk depan ni kot? Bos ada dalam. Bos jangan risau, ada satu grup tau. Bos ada dalam tu. Satu grup. Dia akan setuju je dengan bos. Dan bos kena percaya ada grup lain yang diwujudkan untuk bincangkan apa yang dia dah setuju dengan bos tu. Teknologi. Ya, aku tak puas hati betul lah. Sama nama Tuan? Azizal. Yang duduk depan ni bukan bos juga ke? Bos juga lah. Dia bos paling besar lah sebab baju lain daripada orang. Tak. Sebab saya pun pernah jadi pengarah undang-undang dulu. Saya jadi bos. Dia buat satu grup lagi. Ni bantainya kita. Aku tak puas hati betul lah dengan bos. Ada ke macam ni, tersend pula kat grup yang ada saya tu. Dia boleh dah bergaduh. Dia terlupa. Woi, dulu tak boleh delete. So dulu apa dia buat? Dia masuk ke artikel yang panjang tu. Sesungguhnya lelaki yang jujur itu bla 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 bla. Biar kononnya yang dicakap yang kutuk tadi ke atas, bos takkan tengok balik yang atas tu. Dulu macam tu. Dulu macam tu. Stres weh. Bayangkan disebabkan media sosial, orang ni ramai yang memerlukan apa. Ada orang dekat dalam program macam ni nampak muka bangang macam tu. Tapi bila dia menaip, memang tak cukup tanah membalun orang, mengutuk orang. Kau ingat kau bagus sangat, tanda soal. Kau ingat kau bagus sangat, boleh belah. Ramai komen, apa hal bro, apa cer? Yang seorang pun tanya. Dia suka orang tanya dia tu. Dia seronok orang tanya tu. Itulah tanda-tanda penyakit mental dah ada pada kita. Dia perlukan perhatian tu. Ada satu perempuan ni, dia boleh letakkan gambar jambangan bunga dengan phone air tu. Saya tak nak sebut jenama penuh dia lah sebab dia tak taja camah kita petang ni. Dia letak ke bawah kan. Dia letak phone tu lah kan. Phone yang tu lah yang air tu lah kan. Lepas tu dia dalam box dia kata, lepas tu dia ambil gambar, dia post, thanks for my beloved hubby for this lovely gift on my birthday. Macam tu lah ayat dia. Dia seronok betul bila dia komen. Untunglah happy birthday. Bila nak open table bersama aku? Open table. Bila nak open table? Kan? Ya Allah, seronoknya. Kalaulah I ada suami macam ni. Macam-macam lah. Seronok sangat. Dan yang paling teruk sekali, dia buat satu lagi profile untuk puji post tu. Betul. Kita nampak macam pelik dan dia percaya dia orang berbeza. Dan dia rasa bahagia bila dia masuk balik kat, dia rasa seronok. Ya Allah, ada orang komen. Ada orang cakap, you ni dah lah cantik, sweet, pandai jaga suami you. Kalau nak faham pasal penyakit ni, boleh baca boleh search dekat Google, you type split personality disorder.
Dan split personality ni ada banyak kategori. Yang personality disorder ni ada macam-macam. Ada ADHD, kadang penyakit dia sampai terlampau bersih, dia tak boleh. Yang ni sengit sikit tak boleh. Dia tu kemas, dia tak boleh. Kau siapa usik barang aku tadi? Dia tak boleh. Baju dia macam kedut sikit. Dia tak boleh. Dia sampai penyakit dia sampai tahap tu. Dia jadi perfect. Kalau kita betul kan, kita saja boleh kan. Macam tu tangan dia boleh. Dia akan letak. Dia tak boleh. Ada orang macam tu. ADHD. Kalau siapa tengok cerita The Monk yang penyiasat tu. Nak Monk tahu tak? Monk yang penyiasat yang dia tak boleh. Dia tengok benda tu tak selari, dia tak boleh. Benda tu tak lurus, tak boleh. Itu antaranya lah. Dia dah jadi dia punya tabiat, dia habit dia. Kan? Tu sebab kita kena hati-hati. Dulu zaman kita tak ada teknologi maklumat, kita boleh hafal nombor telefon 50 orang, kita boleh ingat. 0676224443. Kita ingat nombor maklum kita, nombor mak ngah kita, nombor pak ngah kita. Nombor handphone pun kita boleh hafal. Dulu. Ingat tak buku handphone yang derap panjang tu? Yang derap lipat masuk gambar tomok. Gambar tomok agak-agak lah. Kan dulu kan New Boys. Kan dulu lah kan gambar-gambar penyanyi-penyanyi dulu kan. Acik Spin kan dulu kan. Dulu kan macam-macam lah ada gambar-gambar macam tu. Ingat tak dulu kita order yang gambar-gambar tu, lepas tu dapat macam-macam. Lepas tu zaman dulu, zaman tak ada teknologi dulu kan. Zaman kurang teknologi, kita tengok TV pun start pukul 5. Kan, mana ada TV 24 jam. Kalau buka awal kan, contoh gambar jam tu lah. Betul, tak macam sekarang. Itu sebab budak sekarang puasa, relax dia, main game apa semua. Dah apa ke? Budak sekarang. Kita dulu, ya Allah, main azab. Tengok jam tu tak bergerak. Siap sejukkan muka kat peti ais tu. Tengok jam tak bergerak kat lagi. Baring dekat atas simen, bantal tu dah panas, terbalik kan. Kan, ingat tak dulu? Dulu. Kan, sebab masa tu tanggungjawab tak ada lagi. Masa tu sekolah rendah. So, kita rasa lambatnya nak berbuka. Masuk sekolah menengah, dah ada BFF, dah ada kawan-kawan, dah rasa macam dah besar sikit. Kejap nak berbuka, tapi lambatnya nak raya. Macam tu kan. Macam sekarang, lain pula. Baru hari tu kan kita puasa. Dah puasa balik. Teringat masa kita raya terkejut itu. Kan? Lamang tinggal buluh je. Tak sampai bakar, dah raya kan. Iya dulu, tapi yang paling best orang Sabah lah kan. Dah habis tarawih baru tahu besok raya kan. Sebab dia orang maghrib awal. Dia orang dah isyak, dia tengah tarawih tu, orang buat pengumuman. Dah habis tarawih, besok raya, besok raya. Dia kata apa tu? Itulah, tapi lebih tak, yang bagusnya pahala dia orang lebih. Sebab dia buat 30 tarawih tu, 30 malam. Kita 29 aja. Nampak tak? Hebat lah kan. Tu rezeki lah masing-masing. Jadi menurut pandangan Islam, stres bukanlah berpunca pada tekanan mental semata-mata. Punca tekanan itu sebenarnya dari dalam hati dan jiwa seseorang yang jauh dari sentuhan iman dan tidak mesra hubungan dengan Allah. Maknanya itu dalam Islam. Maknanya kita jauh daripada Allah. Itu sebabnya yang bukan Islam, dia cari macam-macam. Taman tema, pergi tengok movie. Jomlah kita hilangkan stres. Kau tengok cerita tu lagi stres. Dulu saya ingat lagi, masa belajar-belajar dulu dengan kawan, ramai-ramai pergi mana, jom tengok wayang. Cerita apa? Kabi Kushi Kabi Gam. Itu je cerita yang ada kat Bukit Raja masa tu. Masuklah ramai geng-geng ni pergi. Masuk, wih gila kau, cover-cover muka takut orang nampak masuk cerita, tengok cerita. Gila kau, cerita lain semua 2 jam ni, cerita tu 3 jam setengah, 3 jam 45 minit mengangkang keluar daripada wayang tu. Gila betul. Yang paling best tu dekat dalam wayang tu, yang best saya perhati je perangai orang. Saya ni perhati perangai orang. Tak sangka lah benda tu jadi modal kan. Lepas tu saya tengoklah, saya tahu tu budak UiTM. Kita boleh tahu dulu universiti tak banyak. Kita tahu kalau yang pakai tudung tu, kalau pakai tudung, yang kalau dua-dua ni, kalau dua-dua sini budak kolej PTPL, kita tahu. Kalau dekat Syalam lah, kalau yang satu naik, satu turun budak ATM. Kalau dua-dua turun UIA. Kita tahu dah dulu. Dulu kita tahu. Dulu, sekarang dah tak tahu dah, universiti dah banyak. Dulu kita tahu. So kita tengok budak UiTM ni, kita tahu tu macam ni masa tengah tengok tu. Saya pandang ujung tu ada seorang India tu. Mana dia faham betul. Yang paling best tu adalah 2 couple ni. Satu couple kat depan saya tu, lelaki tu dia nak bercakap, dia dalam gelap. Kau jangan cakap, kau diam. Kalau kau sedih kau diam. Kononnya nak cover langsung tahu. Sian mak dia kan, dengar dia nangis. Aku memang tunggu. Aku tunggu lampu ni buka kan. Aku nak tengok siapa dia. Oh, nangis saya tunjuk tu. Nangis. Menada tangan aku. Tak mengaku. Jadi sebenarnya,
Kadang-kadang keluar tu lagi stres. Sebab yang sebenarnya nak dapat keterangan dalam hati ni tak ada. Carilah daripada mana kita berasal. Sebab masa kita belajar dulu, waktu kita kerja ni pun, satu benda, salah satu nak kurangkan stres, balik tempat kita berasal, balik kampung. Balik jumpa mak kita, hilanglah stres. Betul. Balik rumah sendiri tak boleh settle stres, balik kampung. Balik rumah sendiri, lambat balik. Mana? Saya tengok geng-geng TDA dah lama dah update dah balik dah, abang. Teruk betul kau. Kan? Abang gimana? Macam tu lah. Balik kampung mak, soalan pertama seorang ibu akan tanya, dah makan belum? Mak kita tanya, dah makan belum? Dan kalaulah jawapan kita tu tidak menepati jawapan yang sebenar yang diharapkan, maka tengok tindakan mak kita. Dah makan belum? Kalau cakap, dah makan dah tadi. Okay, settle. Tak. Dia jawab, dah makan belum? Tadi adalah makan sikit. Maknanya, mak kita terus ke dapur. Nah, main ke dapur. Sampah, lemparkan bilis. Lempar telur, pap, siap. Telur hancur ikan bilis tu. Terbaik. Nak makan tak? Kau goreng, dengar ni. Dengar saya kat ni. Kau rasa nak berbuka ke bila dengar cerita aku tu? Marah. Dah puasa, dah apa masalah kau? Aku dengar lah kau cakap apa. Aku lalu tadi bukan aku tak dengar. Tingginya kan aku tak dengar. Dalam TV nampak tua kan, kau hajar betul ni. Tu saya maafkan lah. Tak, macam ni saya ajar. Korang tumis dulu cili api dengan ni. Tumis cili api tu, tumbuk. Gaulkan dengan bawang tumbuk juga. Lepas tu potong bawang sedikit halus-halus. Potong. Kemudian jangan kau masak, jangan kau apa lagi tau. Jangan buat apa-apa lagi. Relax dulu. Kemudian kita gorengkan bilis yang garing. Kemudian kita toastkan dengan minyak tu. Toastkan minyak dia tu. Lepas tu kita masukkan balik tadi yang kita dah tumis tadi, masuk agak-agak dah masak, dah bersin-bersin dah. Kemudian kau masukkan ikan bilis, tutup api, pecah telur, gaulkan. Kau tengok macam mana dia menjadi. Satu kuali kau boleh makan seorang. Betul. Tu telur hancur tu arwah abah saya punya resepi tu. Memang cukup. Tak ada yang sedap. Mak saya masak pun tak sesedap arwah abah saya buat tu. Tapi mak saya buat pun sedap juga lah. Bila balik tu memang sedap lah mak buat. Mak tanya, mak akan siapkan bagi kita. Dah duduk waktu makan, baru mak kita tanya. Tiba-tiba balik, masa makan tu. Tak adalah mak saja balik, lama tak balik. Itu mak. Jadi orang perempuan, kalau kau rasa kau nak settlekan masalah lelaki kau, soalan pertama tanya perut dia dulu. Betul. Abang lapar Tak adalah, kenyang sangat. Kau tengok muka aku kan, memang aku minta darah dari pagi tadi. Dia dah tayak kan macam mana. Saya ada cakap, abang nak makan belum? Kalau belum makan, saya masakkan. Yalah, kasih. Bolehlah abang, tapi abang nak mandi sekejap. Okey. Abang nak lauk apa? Cakap je. Abang nak minum apa? Coffee, tea or mi? Oh, baru betul. Ini tak. Balik bang. What do you expect? 5.30 dia sampai rumah. Kau tanya baru balik bang? Baru balik bang? Tak, nak pergi buta. Kena tidak? Kau yang mengundang jawapan tu. Abang nak minum apa? Kau dah kahwin ni berapa belas tahun, kau tak tahu ke apa dia suka minum? Abang nak minum apa? Kau ambil lah racun tikus ke apa benda yang boleh bawa aku mati ni, kau bawa ke depan. Campur lah apa benda kau nak campur. Makna mood dia tengah tak elok lah tu. Mood dia tengah tak elok. Iya. Manusia diciptakan daripada dua rangkaian. Yang pertama roh dan keduanya jasad. Firman Allah SWT, dan ingatkanlah ketika Tuhan berfirman kepada malaikat, sungguhnya aku nak menciptakan manusia dari tanah liat yang kering, yang basah di tanah kental, berubah warna dan baunya. Kemudian apabila aku sempurnakan kejadiannya, setelah aku tiupkan padanya roh dari ciptaanku, maka hendaklah kamu sujud kepadanya. Surah Al-Hijr ayat yang ke-28 dan 29. So sujud, so serah diri pada Allah selalu, maka kuranglah kita stres tu. Dan begitu juga sebagai seorang mukmin, kita yakin bahawa Allah menjanjikan kehidupan yang sejahtera bagi mereka yang beriman dan beramal soleh. Sejahtera. Untuk orang beriman, semua okey. Anak kau meninggal ya? Nak buat macam mana kan? Sedih malah sedih, tapi dah ajal dia. Doakan dia, mudah-mudahan dia tenang. Itu orang beriman. Nampak tak? Sedih mana tak sedih? Gila tak sedih? Sedih. Sedih tak dapat naik pangkat? Sedih juga. Tapi tak adalah kau mengarung. Tapi pada orang yang tak boleh terima, dia akan cakap lah, aku ni kalau kerja dekat TDA ni kau jangan risau lah, memang tak ada rezeki aku.
semua orang lain. Tak baik cakap macam tu. Dapat masuk TDA ni pun satu rezeki. Ceramah petang ni pun rezeki, betul tak? Ceramah petang ni sangat menggembirakan kita sebab tak payah kerja. Kan? Kan lepas ni makan, kata apa puna kan, tu yang menggembirakan. Bukan selalu dapat peluang macam ni, kan? Lepas tu nampak penceramah pula membalun bos, bukan balun, musik. Nampak tak? Tu sebabnya balik pada Allah Taala, balik pada Allah Taala. Kan? Dan begitu juga ada kalanya menceritakan permasalahan kepada orang lain akan melegakan hati dan tekanan. Kat tempat kerja, luahkan perasaan kita. Tak puas hati dengan bos, cakap, bos, saya rasa boleh tak bos kalau kita buat macam ni, sebab saya ingat kalau buat macam ni, jangan kita simpan-simpan cakap-cakap belakang, benda tak settle pun. Bos dah cakap kalau ada masalah tolong beritahu saya. Bos dah cakap dah, cakap je lah. Kau simpan-simpan, bila bos tanya ada apa-apa soalan dalam meeting, ada soalan, keluar bilik meeting, aku tak apa benda lah, aku tak puas hati lah, apa benda tu yang tak elok lah. So ada ruang kita boleh luahkan. Macam suami isteri pun macam tu, kena luahkan perasaan sebab dia akan efek pada kedua. Kerja dengan family, dua-dua berkaitan. Kerja okey, family tak okey, ada juga family okey, kerja tak okey, ada juga. Family very family man tapi kerja out, ada juga, kan? Tapi kalau boleh nak kedua-duanya. Tapi kalau masalah rumah tangga, boleh jadi dia akan efek juga pada kerja kita. Kau pasal ni, nak kerja semua tak betul, macam mana masalah? Risaulah, suami aku dah berapa hari dah tak balik. Apa hal? Dia kenapa? Adalah kita selisih faham sikit hari tu. Entahlah, tapi tak tahulah nak buat apa. Saya kena lakonkan bukan faham. Kau sabarlah banyak kan. Bukan selalu macam tu. Melu macam tu. Macam tu lah kan. Melu untuk Firdaus. Macam tu. Untuk Firdaus 2 dah habis dah cerita tu. Belum lagi. Episod berapa dah? Jahat betul si Ika ni. Bukan. Siapa nama dia? Mawar. Aku saja nak test kau, tengok kau tahu ke tak. Aku memang tak tengok lah orang share dalam TikTok kan. Kalau tidak aku tak tahu ke. Orang perempuan memang boleh memaafkan tapi tidak melupakan. Aduh, tension dia, fikir dia je. Lelaki macam jahat je dalam situasi tu. Tak boleh kau buat watak perempuan pula yang curang. Lelaki. Dia portray lelaki ni jahat saja. Lepas tu tengok dramanya tu. Itulah lelaki. Lelaki kau ada ni ha. Cuba jaga perasaan kita orang ni. Kita ni kadang-kadang jadi objek aja. Time kau nak, kau sanjung. Abanglah segalanya. Kalau tak ada abang, tak tahulah pada jadi hidup kita ni. Sabarlah bos Bos sabar bos. Sebab macam mana? Nak pula staff ramai perempuan. Macam mana perempuan lagi ramai dua lelaki? Lelaki dah tak ramai tu pula sibuk dah jadi perempuan. Pening kepala. Dah elok-elok senapang lah sibuk nak buat senapang. Bodoh betul. Aduh. Contohnya kalau kita tengok Allah SWT beri contoh dalam surah Yusuf, luahan Nabi Yaqub AS tertekan kerana kehilangan orang tersayang. Sebagai firman Allah, aduhai sedihnya aku kerana Yusuf, dan putihlah kedua belah matanya disebabkan ratap tangis duka citanya kerana ia orang yang memandamkan marahnya di dalam hati. Surah Yusuf ayat yang ke-84. Simpan dalam hati. Kan? Luahkan. Itu salah satu cara untuk stres, untuk atasi stres. Kedua, beriman pada qada dan qadar. Kita tahu qada dan qadar ni, Allahu Akbar. Allah bagi aku ni, Allah uji aku ni adalah sebabnya ni. Kenapalah Allah bagi macam ni? Kenapalah? Adalah baiknya ni. Percaya. Kan? Sebahagian dari rukun iman. Tidak ada kesusahan atau bencana yang menimpa seseorang melainkan dengan izin Allah, dan siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan memimpin hatinya untuk menerima apa yang telah berlaku itu dengan tenang dan sabar, dan ingatlah Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Surah Al-Taghabun ayat yang ke-11. So, mana beriman pada qada dan qadar. Begitu juga membuka selebar-lebarnya ruang harapan dengan berbaik sangka kepada Allah. Percaya pada hikmah. Adalah benda Allah nak bagi kat aku ni. Kereta aku bocor ni, pesal tayar kereta bocor ni. Kita pun tukar. Adalah benda baik Tuhan nak bagi. Rupanya bila kita tukar tayar tu, berlaku aksiden teruk ke depan tu, bertuna-tuna banyak kereta. Contohnya lah, kita tak tahu, kita mungkin tak nampak pun aksiden tu. Rupanya kita pergi jalan dah clear. Sebenarnya tak tahu. Tu sebabnya saya selalu pesan, ni pesanan ni daripada arwah mufti Negeri Sembilan dulu. Arwah Syekh Murtada dulu. Dia kata apa? Kalau kita naik kereta, anak-anak dekat belakang dia mungut, nak kencing, nak minum, nak berhenti, kan?
Kan? Dia nak kita berhenti. Kat R&R tu, dia nak minum, dia nak apa. Kata, anak tu kecil lagi. Tunaikanlah hajat dia. Sebab doa budak kecil ni, jangan main-main. Adalah bendanya kalau dia resah dalam kereta. Sebab kata, dia biasa akan cakap, Mak, tak tahan lah, nak kencing lah. Mak pun cakap, bang, anak nak kencing. Sabarlah, tak jauh lagi. Sampai mana ni, kencing lah sangat. Anak kat belakang. Dalam hati dia, terbaliklah kereta ni. Doa dia. Terbaliklah kereta ni. Terbalik. Sebab berhenti sekejap. Rupanya dengan berhenti tu, ada benda kita boleh elakkan. Kita tak tahu. Itu pernah Syekh Ar-Rashid Murtadah beritahu. Saya ingat masa tu saya kecil lagi dengan ceramah dia. Nampak? Percaya pada hikmah. Tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup membaca hikmah, selaut garam terasa tawar. Biasa. Ujian memang akan ada. So, kenapalah suami aku buat aku macam ni? Mungkin hikmah dia, ada kawan. Kita dapat bersahabat dengan orang lain, kan? Contoh. Hikmah di sebalik suami itu cari lain, kan? Jadi, korang faham ke tak faham? Tak adalah. Contohlah tiba-tiba bawa suami kita kahwin lain. Jangan marah, jangan melenting, relax, tenang. Orang perempuan jangan emosi. Ada rasa nak berbuka puasa? Nampak dia muka tak puas hati, ngetak bibir tu. Contoh. Tak ada. Sebenarnya ramai saya saja gurau ni. Sebenarnya, tapi ramai yang tak tahu sebenarnya. Hari ni dari segi undang-undang Malaysia, orang lelaki kalau nak berkahwin lebih daripada satu, tak perlu dah keizinan isteri pertama. Tak, aku nak tengok respon ni, stres ke macam mana aku nak tengok ni kan. Orang lelaki ada yang terperanjat. Betul ke? Tak adalah. Tapi saya nak beritahu hak perempuan yang saya beritahu. Betul sebab orang lelaki bila dia ada tanpa kebenaran tu, tapi sebenarnya mahkamah syariah walaupun demikian dia akan panggil juga si pertama. Sekarang ni suami kamu nak berpoligami, apa pandangan kamu? Saya tak setuju yang Arif. Kenapa? Hati saya tak boleh terima. Memang tak boleh. Dulu susah sesama hakim akan luluskan permohonan lelaki kau sebab emosi. Dia nak fakta. So macam mana? Saya tak boleh terima. Dulu dia berjanji bawa pokok ketapang tu. Dia akan terima permohonan tu. Dia akan luluskan. Kenapa? Begini ya Arif. Saya nak maklumkan, saya tak ada masalah dengan poligami. Saya malahan menyambut baik sunnah Nabi ni. Cuma berdasarkan kepada penyata gaji suami saya kemukakan. Beritahu, terang. Dari segi perbelanjaan, saya dah berkali-kali meminta agar belanja dapur dan keseluruhan aspek nafkah rumah tangga diselesaikan oleh pemohon. Sampai ke saat ini barang dapur saya beli. Perbelanjaan anak-anak, dari segi belanja sekolah anak pun banyak saya yang sumbangkan. In fact, dengan izin yang Arif, suar dalam beliau pun saya beli. Saya bimbang kalau permohonan ini diluluskan akan mendatangkan kemudaratan kepada pihak yang ketiga, iaitu insan yang bakal dikahwini oleh beliau. Saya mohon jasa baik yang Arif agar mempertimbangkan. Kerana sesungguhnya permohonan diluluskan, saya bimbang kemudaratan berlaku bukan hanya pada rumah tangga yang bakal dibina, tapi juga mahliga yang telah dibina selama 15 tahun ini. Itu sepatutnya kau cakap. Tapi kalau suami kau mampu, suami kau pakai kemeja masa datang ceramah, suami kau cara dia duduk macam ni, gaji dia okey. So, kalau kau tak ada sebab, so kau tak boleh. Nak cakap apa? Saya tahu dia mampu, tapi saya tak mampu yang Arif. Kamu macam mana? Dah ada calon? Tak, Arif, saya saja yang mohon ni. Saya tak ada calon pun. Saya nak tengok boleh lulus ke tak? Ada. Ada yang buat macam tu. Sebab siapa yang nak kahwin bulan ni raya ni baru nak kahwin, angkat tangan. Saya tahu mesti ada ni. Saya tengok muka pun tahu muka ni nak kahwin. Angkat tangan. Siapa? Adli. Adi dengan orang sebelah dia tu ke tak? Bukan. Astaghfirullahaladzim. Ini secara live ya, saya minta maaf. Tak dengar ni. Adi.
adik ke siapa ke yang kahwin tu, perasan tak kita ada minta surat kebenaran untuk bernikah, lepas tu daripada masjid apa imam masjid tempatan kadi masjid tu, lepas tu ada surat-surat kebenaran, ada surat lampiran ke menyatakan gaji lah apalah, lepas tu ada pula surat apa ni bermastautin, ada semua. Cuma bezanya orang yang berpoligami dia akan nak kahwin lebih tu, dia kena lampirkan kebenaran berpoligami tu. Itu sebab dia mohon je dulu, tapi tak tahu dia tak ada calon pun, sebab muka pun tak boleh belah kan, jadi dia mohon aja. Okey, jadi berbaik sangka. Dan stres itu adalah normal. Kita ingat stres itu adalah normal. Setiap manusia kehidupan sehari tentu pernah kecewa, dan ini merupakan situasi melihat bagaimana seseorang itu bertindak berdasarkan apa yang diterimanya. Maksudnya dia terima berita, apa cara dia respon? Bukan semua orang terima dengan baik. Kematian, bukan semua orang terima dengan baik. Ada orang sampai dah tak boleh drive dah. Ada orang sampai bila dengar kematian dalam keluarga dia, Allahu Akbar. Saya baru ni saya pergi ceramah di Elmina. Di Elmina tu ada macam pusat jualan raya lah dengan puasa, macam Bazram jugalah. Sekarang Bazram tu orang panggil Bazram tau. Kan? Keluar dekat dalam TV1. Riuh Bazram. Kata apa benda Bazram ni? Kata rupanya Bazar Ramadan kan. Jadi bila saya ceramah, ada seorang tengah ceramah, datang seorang sahabat ni. Sahabat saya sama belajar kat UiTM dulu. Dia nampak, saya kata, nampaknya sahabat saya pun ada datang. Lepas tu dia jumpa, lepas tu dia komen petang tu, tak sangka dapat jumpa sahabat lama. Dia ni kalau bercakap daripada universiti dulu, tak pernah tak tergolak kalau dengar dia bercakap. Dia cakap saya lah, komen tap. Dan benda tu berlaku hari Ahad. Semalam hari apa? Selasa. Dia mengembuskan nafas terakhir dia semalam. Jam 4 pagi. Meninggal dalam tidur, senyum. Itu saya katakan, ya Allah Akbar. Tu sebabnya kawan yang beraya sangat pasal kaya. Belum tentu kau sempat kaya. Termasuk saya ni, bukan cakap semua orang. Termasuk saya juga. Maksud betul. Heboh ke? Baju raya dah siap. Kau deh. Sekali pagi raya orang datang rumah kita, itulah baju arwah tu tak sempat pakai. Cakap apa? Itu sebabnya. Tapi cara kita reaksi. Bukan semua boleh terima kematian tu dengan baik. Bukan semua boleh terima notis pemberhentian kerja tu dengan baik. Saya minta maaf. Ada orang tu dia memang dah dengar-dengar, dia akan diberhentikan. Saya dah dengar sama ni, tapi tak sangka pula. Okey lah kau dah dengar. Kamu teruk betul bos macam tu cakap kan. Tak apalah bos, saya anggap dia lah rezeki saya setakat ni je. Tapi bos doakan saya dan saya boleh survive kat tempat lain. Oh macam tu lah. Macam mana? Terima. Kan? Ingat tak dulu orang perempuan, you all pernah putus cinta kan? Lelaki yang korang nak pergi kat perempuan lain, korang bodoh mati lagi tangan kau, geram aku, tak guna je jantan, bla berbakul-bakul kau balon dia. Tapi hikmah dia, Allah bagi kau jumpa lelaki lebih baik lagi ni. Betul tak? Malahan ada yang kau dah jumpa suami, kau tahu yang ex-boyfriend kau tu lagi teruk hidup dia sekarang. Itu sebab dia kata percaya pada hikmah. Tuhan tak bagi naik pangkat kat TDA ni, relax lah. Sebab yang jadi bos pun manusia kan? Dia bukannya apa, dia menilai orang ni dapat, menilai orang ni dapat. Sabar. Rezeki tu bukan itu aja, macam-macam bagi rezeki lain. Rezeki kau mungkin tak naik pangkat, tapi Tuhan bagi rezeki apa? Isteri cantik mungkin kan? Mungkin Allah bagi rezeki apa? Allah bagi rezeki isteri pandai masak, lempar-lempar jadi, bayangkan limpah sayur jadi daging, gila tu macam mana tu buat? Contoh. Tuhan bagi rezeki mungkin rumah kita dekat dengan masjid, itu pun rezeki, macam-macam rezeki Tuhan bagi kat kita kan? Dengan ini diumumkan kepada staf TDA sekalian bahawa bonus untuk tahun 2022 adalah sebanyak, contohlah berapa dapat itu? Okeylah, kita cuba kita tengok cerita lain lah ya. Tak, TDA ni bukan government agency kan? Government government. Maka kena dengan pengumuman menteri jugalah. Oh tak juga. Habis? Kau orang ni apa sebenarnya? Ke kau memang kerja dekat astana ni ke apa? Dia apa? Oh JLC. Maknanya dia bergantung pada pengumuman sendiri je lah. Bos sendiri lah kan? Kalau yang kerja kerajaan tu lagi stres. Bagi menghargai jasa penjawat awam, diumumkan insentif kewangan sebanyak RM700 yang akan dibayar selewat-lewatnya pada sebelum Januari 2023. Manakala untuk Aidilfitri, kita akan berikan sumbangan sebanyak RM500 untuk memastikan
Mereka dapat mendepani. Oh, contohlah kan ayat macam tu. Contohlah. Kan. Bila dapat tu ada 3 respon penjawab awam. Respon pertama, baik, tak yah. Yang seorang tu pula cakap. Yang seorang tu, okey tu, daripada dulu 500, sekarang dapat 700, okey lah tu, yang seorang tu. Yang seorang tu pula berlari pergi ke mesin ATM tu, dia cucuk. Belum lagi, baru umum. Macam tak ada ni, belum lagi, baru umum. Sebab dia tak sabar nak tukar kasut sekolah anak dia, nak koyak-koyak. Dia tak sabar nak belanja family dia pergi makan kat kedai tom yum tu. Tak sabar tu belanja ikan steam halia yang masam-masam, lepas tu dengan ada kan. Kau tak nak lambat lagi lah apa semua. Aku tak diajak tau untuk program ni. Kau banyak cerita lah. Kau suruh aku ceramah aja. Yang penat-penat bagi kat aku, yang sedap korang. Macam tu lah. Contoh lah, contoh. Apa menu ini? Macam tu lah. Islam melihat stres sebagai bentuk cubaan dugaan diberikan Allah untuk memperkuatkan iman kita. Kan? Itu sebabnya Allah Ta'ala berfirman, dan sungguh akan kami berikan cubaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, tanam-tanaman, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. InsyaAllah. Dan begitu juga tenang jika dalam situasi buat kita tak selesa, jangan lekas terjebak pada emosi. Saya kata jangan emosi, tenang, relax dulu. Ingat tak kisah yang seorang perempuan tu, dia nak pergi overseas. Dia pergi, tengok alamak flight dia delay dari 3 jam. So dia pergi dekat satu kedai, dia beli magazine, dia beli cookies. You know what I mean by cookies? Orang Terengganu sebut sebagai sekuk, dia kata. Biskut. Dia duduk dekat kursi panjang ni, kursi panjang macam ni, dekat KLIA tu dia duduk. Lepas tu ada cookies kat tengah-tengah, ada seorang lelaki kat sebelah tu. Dia baca magazine. Dia ambil cookies tu satu, lelaki tu ambil satu. Selang-seli. Sekeping. Kalau tak ramai orang, dah lama aku tampar dia ni. Selang-seli, geram betul perempuan ni. Lalas tinggal sekeping je lagi cookies tu. Dia nak tengok lelaki tu buat apa. Lelaki tu boleh ambil, patah 2 bagi dia 1. Dia punya marah. Dia pun pergi. Dia marah. Geram betul. Lepas tu flight dia pun sampai. Dia masuk dalam flight. Dia buka magazine dia. Dia nak baca balik majalah dia. Dia nak ambil cermin mata dia. Dia buka beg tangan dia. Baru dia perasan yang cookies dia masih ada dalam beg tangan dia lagi. Maknanya cookies tu tadi lelaki tu punya. Daripada kau marah lelaki tu tadi, baru kau tahu, ya Allah, lelaki tu baik sebenarnya. Dia tak kisah apa kau makan selang-seli. Yang last tu siap bagi 2. Yang lelaki tu pula sangka, kenapa dia marah aku? Agaknya yang last tu dia nak semua ke apa? Sekarang kau dekat dalam flight, kau dah berlepas, kau tak sempat minta maaf dengan dia. Kau tak sempat cakap dengan dia. Apa salahnya tadi kau cakap? Cik, kenapa makan kaki saya? Tak adalah. Ni saya punya. Ya ke? Tengok dalam beg tangan. Oh, saya punya ada lagi. Sambung Sambung. Kita gemas stres, lepas tu kita emosi. Sabar. Anak sulung. Dia nampak adik main bedak. Botol rabo, tak. Adik apa main bedak ni? Lepas tu adik tu belah. Kita pegang bedak tu. Kita berada di lokasi kejadian. Mak cakap, kau buat apa ni? Pelopap dia rotan gitu. Menangis. Ingat tak? Kita pernah kena momen tu. Dan bila kita emosi, kita tak boleh nak jawab kat mak kita. Ingat tak yang kita menangis macam dada nak pecah, tak boleh cakap tu? Ingat tak tu? Mama minta maaf tau. Mama tak sengaja pukul. Mama ingat Along yang buat. Tak tahu adik pun. Ingat tak nangis macam tu? Ingat tak masa kita nangis macam tu? Ingat ke tidak? Nangis sampai nak pecah dada. Tergesak itu nama dia nangis apa? Tergesak-gesak lah. Kan masa kita dah bertenang tu, tak boleh cakap. Kau tenang dulu. Aduh. Saya ni macam tu, saya kena gayakan dia baru dia jadi. Saya penceramah yang kena gayakan baru kau faham. Betul. Jadi jangan benarkan emosi, sabar dulu, tenang dulu. Ada seorang perempuan ni, bila dia bercerai dia relax, dia tenang je. Tapi dia sampai dekat rumah, dia nampak anak dia pun dia tenang lagi. Dia masuk bilik air, dia menang, bengkak mata dia. Itu pun baik sebenarnya. Cuma tinggal lagi jangan dipendam terlalu lama.
Kalau ada somebody kita boleh share, tapi jangan salah alamat. Kadang-kadang ada orang gemar share pada suami orang tu, salah dia. Memang suami binatang kau takkan share. Maksud aku tu suami yang bukan milik engkau, faham? Sebelum kau jawab tu baik aku cakap dulu. Dan lelaki, suami orang adalah manusia paling memahami masalah isteri orang lain. Betul, bila kau cerita, I tak tahu kenapa husband I tu buat I macam ni. You, kadang-kadang ada lelaki ni tak pandai appreciate. Kononnya dia paling faham lah. Tapi sebenarnya dia boleh cakap macam tu sebab dia tak lalui benda tu. Tiba-tiba dia jadi Jalaluddin Hasan kan. Well, you tidak dikatakan mengganggu macam tu lah lebih kurang kan. Oh parah betul. Tak, jangan share dengan yang tak sepatutnya. Share dengan mereka yang ada kapasiti itu. Contohnya kaunselor, unit runding cara. Tak ada masalah, boleh pergi je. Walaupun kita bukan tak, jangan ingat unit cara je nak bercerai. Tak, cerita saya tak tahulah apa masalah saya. Saya sendiri pun kalau stuck ada 2-3 orang minta pandangan, saya rasa masalah tu berat sangat, saya akan share dengan kaunselor lain. Saya akan call dia, saya akan jumpa, buat appointment, lepak minum, sambil tu saya cerita lah. Macam mana buat dia pun akan bagi-bagi. Sebab dia mungkin pernah menghadapi kes tu. Betul? Ya. Jadi jangan ragu-ragu mengikuti cara penyelesaian dianjurkan oleh agama kita. Antaranya 5 cara menghilangkan stres menurut Islam. Pertama, solat. Zero stres. Tak ada orang semayang stres. Tak ada. Orang semayang tenang. Melainkan imam tu. Kan tengok tarawih kan kau stres kan. Imam tarawih. Kalau dapat imam yang laju ni, oh ya, tengoklah. Kadang imam laju marah, imam slow marah, imam tak bunyi lagi marah. Kan pergi semayang. Kalau boleh nak cari imam yang Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Senyum makmum. Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Allahu Akbar. Hui, bagus imam ni. Satu ketul lah dia ambil. Laju tarawih malam tu. Kena dapat lurus je dapatkan song. Bila macam imam ni. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Waktu senyap. Tak perganyan. Ar-Rahmanir-Rahim. Batuk pula. Kita kat belakang. Ini bau isyak ni weh. Belum tarawih lagi. Salat kita mengadu pada Allah. Kedua, berdoa banyak-banyak pada Allah. Ketiga, dasarkan niat kita dengan ikhlas. Apa niat kita buat satu perkara tu? Ikhlaskan hati. Bukan sebab nak mendapat satu benda yang boleh menyebabkan kita stres bila tak dapat. Aku kerja ni biar naik pangkat, sekali tak naik, stres. Aku kerja ni, Allah terpulanglah Allah nak bagi aku apa? Happy kita. Sebab Allah bagi anak yang cerdik-cerdik. Allah bagi rumah tangga bahagia. Zikir kepada Allah pun salah satu cara. Bersyukur dan menerima ketentuan ilahi. Akhirnya 5 ubat untuk atasi stres. Zero stres kat tempat kerja. Apa dia? Pertama, sabar. Sabar banyak-banyak. Kenapa dia naik pangkat ni? Biarlah. Mungkin rezeki aku belum bagi. Itu je. Kalau tak ada pun ada rezeki lain Allah bagi. Allah bagi suami pula naik pangkat. Abang naik pangkat ini. Mayang yang tak dapat naik. Abang apa naik pangkat? Tak apalah. Tu pun doa isteri abang juga. Abang takkan lupa isteri syurga abang. Drama sangat. Kan. Dah siap. Kenapa? Malam ni kita makan kat luar. Abang. Wahal bontang tika kat depan rumah ya. Bukannya luar makan kat kedai dah kan. Loya buruk tahap gaban lagi tu kan. Dia. Nampak Kau tak nak benci lah. Kau suka ke tak suka? Cakap. Aku dengar lah kau cakap. Benci. Apa benci?
Mengumpat kuat pula tu. Aduh. Yang kedua, syukur. Syukur dengan apa yang ada. Contohlah, contoh saya bagi. Kita nak 5 benda dah hidup. Bagi contoh apa nak? Nak rumah besar lagi. Kereta besar, kereta baru, kereta cantik, kita kisah lagi. Gaji tinggi, okey, fine lagi. Hah? Travel, melancong lagi. Satu lagi, apa dia? Apa dia? Dah habis impian kau? Tak tahu. Apa, satu lagi, apa dia? Macam mana? Apa dia yang tak ada lagi? Dia nak suami kaya. Oh, suami kaya. Okey, tak apalah. Dia nak suami kaya, seorang nak isteri kaya. Tak apalah, 5. Ada 5 perkara kita nak. Tapi, ada satu benda yang Allah Ta'ala ambil. Kita dapat 5-5 ni. Allah Ta'ala ambil satu ni, kita takkan rasa happy pun. Allah ambil nyawa mak kita. Contoh. Tiba-tiba mak kita tak. Tanyalah orang yang dah tak ada mak. Tanya siapa yang tak ada mak sini. Cakap, mak dia dah meninggal. Kan? Tanyalah. Tak sama dah raya. Macam mana pula kau cakap? Buatlah macam mana pun. Nenek tak ada pun rasa macam mana? Ayah tak ada. Mak tak ada. Semua orang dah rasa benda tu. Ada orang yang rasa, ada yang belum rasa. Nenek pergi pun dah rasa sedih contoh sekarang. Belum lagi mak you tak boleh bayang lah kalau mak dia pergi. Contohlah. Jadi makna kata, kadang-kadang kita kena hati-hati dengan benda yang kita nak. Kita jangan terus pukul. Ni kerana ni lah aku ni tak puas hati. Kenapa rezeki aku tak ada? Tuhan bagi macam-macam. So stres ni, saya kata kita kena kawal. Mengawal stres. Menguruskan stres itu penting. Menguruskan stres supaya kita tak terjebak dengan emosi yang merugikan kita. Marah, terus lawan balik. Bertumbuk, rupanya saudara kita. Contoh, ada berlaku macam tu. Rupanya salah faham je. Kita dah pukul kawan tu setengah mati dah. Salah faham. Bukan dia pun yang dimaksudkan, tapi orang lain. Contoh, banyak berlaku. Berapa banyak kes bunuh. Seorang sahabat saya kena bunuh. Sahabat saya, kawan baik saya pada kecil, kena bunuh, kes salah pukul. Meninggal dunia. Bayangkan. Ya Allah Akbar. Tak boleh brain kan. Orang cannot brain. Macam mana boleh jadi macam tu? Sebab manusia ni, dia kadang-kadang bila dia gagal menguruskan stres, dia boleh bawa kepada benda-benda lain. Termasuk tempat kerja. Stres, kau marah, kau buat dengan emosi, akhirnya kerja yang kau buat salah dan merugikan organisasi. Kadang-kadang berlaku. Itu sebab kena hati-hati. Jangan kerja sebab nak naik pangkat. Barang siapa yang bekerja, barang siapa berbuat sesuatu kerana mengharapkan keberuntungan dunia, dia akan kecewa. Aku kerja ni sebab nak naik pangkat. Kalau dia tak naik pangkat, kecewa. Aku haraplah bos nampak aku supaya bos boleh tolong aku begini. Sekali bos tak tolong, kecewa. Jangan letakkan sandaran dan harapan pada manusia. Kerana manusia itu pun berharap pada Allah Ta'ala. Itu cerita dia. Okay? Saya kata tadi, kita mungkin tak dapat tu, tapi kita dapat suami yang romantik. Ya? Abang balik ni ya. Ayang. Isteri pada abang, masaklah. Abang tahu kan, abang kalau tak nampak muka isteri abang sehari, hidup abang jadi apa? Abang. Kau tak nak geli-geli lah, kau suka ke tak cakap? Kan? Kau tengah basuh-basuh pinggan, tiba-tiba suami balik. Yang dah, cukup. Dah pergi masuk dalam, tak apa, biar abang sambung. Dia sambung dengan pakai baju kemeja hijau kan? Tak, ni contoh lah. Contoh, saya tak cakap tuan ni, contoh saya tolong. Saya tak happy ke tak suami macam tu? Happy, walaupun itulah sekali dalam 365 hari tu, kau nak rasa happy sangat. Suami balik ya. Ni ambil spa voucher ni, voucher muslimah. Pergi hari Sabtu ni. Habis anak kita, anak abang jaga, pergi je nanti cuci rambut, massage, pedicure, manicure, okey? Abang. Susahkan abang aja. Tak susah mana pun. Abang booking je, kau bayarlah sendiri. Macam jantan. Stres, lagi stres kawan tu. Ataupun ya, baju air, masa tu bukan belum puasa lah, baju air, kita minum sama. Hari ni abang buat kuih istimewa ni, lambang kasih sayang kita. Kuih lambang kasih sayang abang ni apa benda je? Kuih couple. Kuih couple? Mana tu kuih couple? Cuba tengok. Kuih cakui. Kuih cakui kan couple tu, dia berdua contoh kan. Happy je kan? Happy. Iya, banyak. Kita stres ni tak apa banyak, tapi stres ni jangan kita, aku stres ni, tu biasa. Tapi hadapilah dengan baik. Atasi. Orang yang bijak akan nampak jalan pada setiap masalah, bukan nampak masalah pada setiap jalan. Mesti ada settlement. Mesti ada cara kita boleh buat. Okey, suami isteri ada masalah, settle lah. Abang, kalau abang nak jalan laju, abang jalan seseorang. Tapi kalau nak jalan jauh, kita jalan sesama Macam tu ayat dia. Faham?
Oh betul. Suami pun macam tu cakap. Kalau ada jalan jauh, kalau jalan laju dan seseorang, nak jalan jauh jalan sesama. Okey sayang? Macam tu. Cakap. Yang tahu tak? Yang you ni peristiwa yang terbaik pernah terjadi dalam hidup I. Kau guna ayat tu. Dia akan sign semua. Sign, setuju. Masa tu nak pindah transfer. Kau nak suruh aku berhenti ke apa cakap? Masa tu dia dah setuju apa? Dia dah setuju untuk transferkan duit tanah ni semua dekat isteri dia. Itu cerita sebenarnya. Kan? Mana dah nak habis tu? Sikit. Okey, jangan apa. Jadi stres ni satu perkara yang normal dalam hidup kita. Hadapi di tempat kerja pula kan. Ingat kita duduk ni maknanya kita ada kerja. Orang lain tengah sibuk cari kerja, tak tahu nak kerja apa. So kerjalah elok-elok. Okey? Jadi yalah kan, dalam kehidupan kita ni Allah Taala uji dengan macam-macam perkara. Dan ujian tu mendewasakan kita dan nak menguji tahap keimanan kita. Jadi bekerjalah dengan rajin. Janganlah kita jadikan masalah tu sebagai asbab untuk kita jadi malas. Asbab kita untuk lari daripada kerja. Jangan. Fokus pada kerja kita. InsyaAllah biduk berlalu kiaman bertahun. Sampai masa masalah tu akan berlalu, settlekanlah benda tu dengan sebaik-baiknya. Suami isteri normal, sedangkan lidah lagi tergigit kan? Tapi sengaja-sengaja gigit tak tahulah. Tetapi dalam hal tu tergigit, maknanya kata akan berlaku perselisihan, itu biasa. Tapi selesaikan dengan baik. Orang perempuan tu tahu suami dia Swiss dia dekat mana. Lelaki pun tahu Swiss isteri dekat mana. Banyak kes orang perempuan mengadu, dia tension sebab suaminya tak nak berkongsi nafkah tu. Kadang-kadang isteri kerja tu bantu dia, tapi dia bila ada duit lebih dia tak nak tolong isteri dia. Ada banyak kes macam tu. Suami tak tanggungjawab. Yang perempuan pula kadang-kadang banyak juga bagi masalah kat lelaki dari segi yang itulah yang tu kan. Kadang orang ada banyak saya dapat aduan orang lelaki kalau dia nak sesuatu benda dekat dalam bilik tu, satu benda yang dia nak dia macam minta sedekah, merayu-rayu, tak dapat. Macam tu lah dia. Nampak macam garang kat luar kan, tapi kata-kata orang perempuan tu kan macam tu lah. Kadang orang lelaki sampai buat permohonan. Ada dengan ini memohon agar satu segmen bersamamu dilaksanakan mulai jam 9 sebelum jam 12 malam. Besarlah hajat kami. Sekiranya pihak puan dapat meluluskan permohonan ini. Sekiranya pihak permohonan ini tidak diluluskan, bimbang berlakunya huru-hara dan ketegangan dalam hubungan rumah tangga ini, sila luluskan dengan kadar segera yang benar suamimu. Kau tahu dia minat apa kat surat tu? Akan dipertimbangkan. Wajar betul. Kan? Itulah dia. Orang perempuan ni senang je. Lelaki belum minta, bagi. Besar pahala. Tahu? Belum minta dah bagi. Okey. Kalau dia minta kau terus bagi, bagus. Tapi belum lagi dah dapat. Ambil. Bang, abang malam ni nak lepak kawan abang. Okey, jangan lambat sangat tau. Malam ni. Oh, Allah, faham. Tak jadi dia keluar malam tu. Iya. Ini. Jangan. Jadi itu saja daripada saya. Saya ucap terima kasih banyak. Yang penting hadapilah masalah dengan sebaik mungkin. Tak ada orang tak ada masalah. Orang yang tak ada masalah, dia bawa masalah pada orang lain. Macam orang gila kan, dia tak ada masalah. Dia pergi kat depan kawan, dia londeh yang seluar dia tak ada masalah. Kita yang masalah tengok, ya Allah kenapa kan kau londeh ke seluar ke depan aku ni? Betul tak? Stres. Jadi itu saja. Bak kata orang, cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu okey dari papan, alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Budak-budak membuat galah nak menjolok buah berangan, kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan.